Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 10 Ogos 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Uni. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mengajak seluruh rakyat Malaysia bersempena Tahun Baru Hijrah untuk melakukan hijrah dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam titah sempena sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 2021 pada Isnin, Seri Paduka Baginda mengajak seluruh rakyat Malaysia bekerjasama dengan mematuhi Pelan Pemulihan Negara yang merupakan strategi peralihan keluar secara berfasa daripada kemelut pandemik itu. Pada sambutan yang diadakan secara hybrid di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bertitah, peristiwa hijrah telah memberi panduan yang jelas tentang erti sebuah pengorbanan dan kejayaan yang terpahat dalam lipatan sejarah. Bersempena dengan tema sambutan Manhaj Rabbani Umat Berkualiti, Seri Paduka Baginda menyeru rakyat Malaysia untuk bangkit bersama-sama untuk mengukuhkan perpaduan, menjaga kesihatan, mematuhi SOP yang ditetapkan demi negara tercinta. Seri Paduka Baginda juga berkeyakinan negara pasti akan berjaya keluar dari apa jua kemelut yang melanda jika semua terus berpadu tenaga dan mengamalkan sifat-sifat terpuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seri Paduka Baginda bertitah, antara sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar diikuti ialah sifat benar dalam semua perkataan dan perbuatan, bersifat jujur, dipercayai dan juga bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Dalam aspek pentadbiran dan pembuatan keputusan, Nabi Muhammad mengamalkan sikap terbuka dan sentiasa mendengar buah fikiran ramai menerusi konsep syura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, rakyat perlu mengamalkan sikap bersatu padu dan saling tolong-menolong dalam keadaan wabak pandemik COVID-19. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang bertitah, dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini, semua pihak perlu bersatu memenangi peperangan dengan musuh yang tidak kelihatan ini. Ini bukanlah masanya untuk merebut kuasa, untuk bersengketa dan untuk banyak bicara tanpa berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, inilah masanya semua bersatu padu tanpa mengira anutan agama, warna kulit, apatah lagi fahaman politik, kerana kita harus menang peperangan dengan musuh yang tidak kelihatan ini. Baginda bertitah demikian semasa merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi secara maya di Istana Abdul Aziz di Kuantan. Turut berangkat Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung Tengku Fad Muazzam Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail, Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Barisan Esko Kerajaan Negeri di Dewan Auditorium Kampus Utama Kolej Universiti Yayasan Pahang. Baginda turut menitah semua pihak untuk cakna kepada rakyat yang memerlukan bantuan semasa pandemik ini, termasuk kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, wakil rakyat, pihak NGO dan swasta, penghulu dan ketua kampung serta jawatan kuasa masjid dan surau. Baginda tidak mahu ada rakyat baginda yang berada dalam kelaparan kerana tidak mempunyai makanan serta keperluan asas untuk meneruskan kehidupan.
Sebanyak 91 perkampungan orang asli di seluruh negeri ini akan mendapat perkhidmatan internet jalur lebar lebih baik 4G melalui inisiatif di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang dijalankan secara bersama antara Kerajaan Pahang dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, sebanyak 69 perkampungan orang asli akan mula mendapat perkhidmatan internet ini pada penghujung tahun ini, manakala 22 buah lagi akan mendapat perkhidmatan tersebut sebelum pertengahan tahun 2022. Pelaksanaan internet jalur lebar di kampung orang asli ini melalui dua peringkat pelaksanaan, iaitu penggunaan jalur lebar satelit di 69 buah kampung manakala pembinaan menara baharu di 22 buah kampung. Beliau berkata fasa pertama jendela akan dilaksanakan dalam tempoh 2020 sehingga 2022 yang akan meluaskan liputan rangkaian 4G di kawasan penduduk serta akan memberikan perkhidmatan jalur lebar mudah alih yang lebih baik. Untuk makluman, sebanyak 270 menara baharu dengan liputan 4G akan dibina di seluruh negeri Pahang, di mana 26 siap beroperasi manakala 244 lagi sedang dalam pembinaan bermula September 2021 dan dijangka siap sepenuhnya pada Ogos 2022 nanti. Kerajaan Pahang terus komited mempertingkatkan capaian internet di negeri ini dalam keadaan pandemik COVID-19 yang semakin mencabar ini. Kesaling hubungan dalam dunia digital menjadi teras utama semua aspek pembangunan, malah merupakan sebahagian daripada norma baharu kehidupan kita hari ini. Pahang mencatatkan sebanyak 539 kes baharu COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan 277 kes, diikuti Bentong 95 kes dan Temerloh 54 kes. Selain itu, Bera mencatatkan sebanyak 35 kes, Pekan 19 kes, Maran 17 kes, Cameron Highland 13 kes, Lipis 11 kes, Rompin 9 kes, Raup 7 kes dan Jerantut 2 kes. Sementara itu, terdapat 3 kluster baharu iaitu kluster Jengka 25, kluster Industri Semambu 7 dan kluster Industri Gebeng. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta agar orang ramai sentiasa patuh mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Semua pihak perlu bersama-sama berdisiplin dan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program latihan rescaling digital untuk industri pelancongan anjuran tourism Pahang bersama Tenaga Nasional Berhad TNB, ILSAS dapat mempercepatkan pemulihan perniagaan masing-masing di dalam sektor berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Perlancongan Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syarkar Haji Syamsuddin berkata, kerajaan negeri juga telah melakukan pelbagai usaha dan mengambil inisiatif sebaik mungkin untuk membantu penggiat industri pelancongan ini sepanjang tempoh survival ketika semua aktiviti perlancongan dihentikan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Justru beliau berkata program latihan seumpama ini akan dapat membantu syarikat-syarikat yang terlibat dengan sektor pelancongan bagi meningkatkan promosi produk pelancongan mereka dengan lebih kos efektif, menerusi pemerkasaan pekerja dengan kemahiran berkaitan terutamanya ketika menghadapi fasa seterusnya iaitu fasa recovery. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada majlis pelaksanaan program latihan rescaling digital yang diadakan secara maya di Pejabat Tourism Pahang di Kuantan. Hadir sama ialah Pengurus Besar Tourism Pahang yang berbahagia Encik Kamaruddin Ibrahim, Ketua Strategik Digital dan Inovasi Tenaga Nasional Berhad TNB, Integrated Learning Solution Sdn Berhad ILSAS, yang berusaha Profesor Madya, Dr. Zaliman Muhammad Yusof dan Pengarah Global Tech
Solution Sdn Bhd Encik Munir Kasman Abdul Hamid. Program latihan rescaling digital tersebut bertujuan membantu pengusaha perniagaan pelancongan memperkasakan kaki tangan mereka dengan kemahiran baharu dalam menyunting video digital menggunakan rakaman drone dan teknologi realiti maya yang dapat membangunkan bahan promosi untuk pemasaran dalam talian. Fokus utama TMB Ilsas adalah membangunkan keupayaan sumber manusia menerusi penyediaan latihan reskilling percuma kepada 100 pekerja daripada syarikat berkaitan pelancongan dengan kos RM500,000 merangkumi penyediaan kos latihan teknikal untuk sektor berkenaan di Pahang. Terdapat 2 latihan dipilih iaitu penyuntingan video menggunakan rakaman drone dan penyuntingan video dengan teknologi realiti maya. Sebanyak tempoh PKP kursus selama 5 hari ini akan diadakan secara atas talian menggunakan sistem pengurusan pembelajaran LMS yang dibangunkan sendiri oleh TMB Ilsas. Seramai 545 orang imam, bilal dan syiah di 37 buah masjid serta 100 surau di daerah ini menerima inisiatif pemberian jubah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Bantuan khas kewangan pula diberikan kepada 9 orang penggerak masyarakat orang asli dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang. Kesemua sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman Dibera. Bilal 1 Masjid Taman Jati Encik Zailizan Marzuki berkata, bantuan berkenaan menjadi tanda ingatan kepada mereka. Katanya beliau amat berterima kasih kepada Menteri Besar Pahang yang tidak lupa kepada mereka yang bertugas di masjid dan surau. Bagi pengerusi Masjid Caruk Puting Bera, Encik Razwan Sulaiman berkata sudah pasti beliau gembira kerana tidak dilupakan oleh pihak kerajaan negeri, malah pemberian ini hadir pada masa yang memerlukan. Beliau mengakui kini adalah masa sukar yang dilalui, namun keprihatinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang menguatkan semangat untuk rakyat melalui ujian yang dihadapi. Sementara itu, penyelaras Perpima Negeri Pahang Merangkap Batin Kampung Pasal, Kamisan Wahab turut menzahirkan rasa syukur di atas pemberian berkenaan yang diterima secara drive-thru. Bantuan tetap dihulurkan dengan cara yang sangat bagus di mana semua penerima tidak perlu berkumpul dan hanya pandu lalu sahaja. Bantuan khas kewangan yang dihulurkan sememangnya meringankan beban yang ditanggung sepanjang pandemik melanda sejak tahun lalu. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum dan salam Al-Hijrah.